Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dah masuk kepada hari kelima dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita sambung perkongsian ringkas kita dengan satu lagi ayat pilihan. InsyaAllah kali ini daripada surah An-Nisa juzuk yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan barakahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, yakni surah yang keempat dalam Al-Quran, ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang bermaksud, dan janganlah kamu iri hati terhadap kurnia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Kerana bagi lelaki itu ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Latar belakang pada ayat ini ialah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, adalah sambungan kepada ayat tentang bahagian daripada harta pusaka yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dengan terperinci. Makanya Allah peringatkan bahawa jangan iri hati dengan pembahagian itu, kerana setiap orang diberi kurniaan berdasarkan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui mengapa dia menetapkan pembahagian seperti itu. Jadi ayat ini sebenarnya boleh dilihat dengan lebih luas lagi. Itu janganlah kita suka bandingkan apa yang kita dapat dengan orang lain. Pemberian yang Allah berikan kepada kita tidak sama. Ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Ia bukan terhad sebenarnya pada harta saja. Kadang-kadang ada orang yang cerdik tapi kurang cantik, ada yang sihat tubuh badan, ada juga yang lemah. Ada yang lahir dalam keluarga kaya dan ada juga yang dilahirkan dalam keadaan yang miskin. Di sana sebenarnya ada banyak lagi yang ada masa kita lebih dan ada masa kita kurang. Maka jadilah kita umat. Sebenarnya kita sepatut jadi umat yang sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Bila senang, pujian dan syukur hanya bagi Allah. Bila susah, pujian dan syukur tetap bagi Allah. Bila kita lebih dari orang lain, kita ucapkan Alhamdulillah. Bila orang lain lebih daripada kita, ucaplah juga Alhamdulillah. Apa juga keadaan, kita tetap syukur dan memuji kepada Allah. Tidaklah kita iri hati kepada saudara-saudara kita yang lain. Jika dapat diwujudkan umat Alhamdulillah ini, tidak adalah adik-beradik yang bergaduh, berebut tanah, malah ada yang berbunuh kerana sekadar berebut harta yang sekakang kera sahaja. Wanita sepatutnya tidak dengki pada lelaki, lelaki sepatutnya tidak dengki pada perempuan, pada wanita. Masing-masing tahu peranan diri sendiri dan bergerak dengan kemampuan dan prasana yang ada. Yang paling penting untuk apa? Untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidaklah ini sebenarnya melarang kita untuk cuba mencapai tahap kebaikan seperti yang ada pada orang lain. Kalau kita nampak seseorang itu cerdik, berilmu, kita boleh cuba untuk jadi macam dia dengan belajar dan berusaha untuk mencapai tahap kepandaian seseorang itu. Kalau nak kaya macam orang lain, maka berusahalah untuk mencari rezeki yang halal. Bukannya kita doakan orang lain hilang apa yang mereka ada. Dia bermaksud sebenarnya, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, manusia itu sebenarnya boleh dibenarkan untuk berusaha untuk dapat rezeki yang lebih, dapat anugerah yang lebih, dapat pahala yang lebih. Tapi dalam hal harta pusaka, tidak ada usaha untuk mendapatkan lebih lagi daripada bahagian harta pusaka itu, kerana dia telah ditetapkan oleh Allah SWT bahagian masing-masing. Begitu juga atas perkara yang memang tak boleh diubah. Misalnya jantina lelaki atau wanita, rupa paras kita, itu semua kita perlu reda kerana tidak boleh berubah. Jangan kita dengki atau iri hati kepada orang lain. Kita perlu sedar bahawa Allah menciptakan kita dengan perbezaan-perbezaan. Dan ini mungkin salah satu keindahan terhebat penciptaan Allah itu. Itu daripada perbezaan kita datang pelbagai bakat, anugerah, keinginan, idea, pandangan, pendapat. Di dunia tempat kita berusaha menerima apa yang kita ada, tapi sebenarnya kita mampu cemerlang dengan cara kita sendiri jika kita mahu menerima keunikan kita sendiri dan telah pun Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Janganlah kita membuang masa mengharapkan apa yang ada pada orang lain, dan sepatutnya kita luangkan lebih banyak masa untuk menerokai diri kita sendiri. Allah memberitahu anda bahawa anda mempunyai bahagian, yakni kemungkinan harta yang disimpan untuk anda.
tetapi dia masih tidak ditemui. Kerana apa? Kerana mata kita sibuk mengintip ke tempat lain. Kadang-kadang kita tak perasan, kita ada keluarga yang bahagia. Berapa ramai orang mahu kehidupan yang kita ada, tapi kita tidak perasan kerana mata kita masih lagi melihat pada apa yang orang lain ada. Makanya mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kurniaan yang besarnya kepada kita, dan secara dia akan membimbing kamu kepada diri dan kemampuan kamu yang sebenar. Apabila anda menemuinya kelak, peluklah dia dengan tangan yang terbuka luas. Wallahu a'lam. Jumpa lagi esok untuk tadabbur ringkas yang lain pula insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.